Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi waqtada bita'alimihi ila yaumil hashr wal jazaa. Amma ba'd. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah. عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para ulama, para ustaz, muslim-muslimat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam sesi kedua kuliah kita berkaitan dengan munakahat ataupun perkahwinan. Dalam siri yang pertama, kita telah pun menjelaskan tentang beberapa perkara berkaitan dengan peringkat awal pendahuluan perkahwinan, dan kita telah juga menyentuh tentang kategori-kategori orang yang hendak berkahwin, sama ada perkahwinan itu menjadi wajib atau menjadi sunat atau menjadi makruh kepada mereka. Dan kita juga telah menyentuh sedikit sebanyak tentang lafaz-lafaz yang dilafazkan sewaktu majlis perkahwinan itu berlangsung. Dan kita juga telah menyentuh tentang akad nikah yang dilakukan melalui online. Dan saya sudah menyatakan bahawa akad nikah melalui online itu satu akad nikah yang sah apabila menepati syarat-syaratnya. Cuma kita anjurkan untuk dilakukan dalam situasi PKP ini agar ia juga disertai oleh pegawai daripada Jabatan Hewat Agama, kerana itu lebih meyakinkan dan juga untuk mengelakkan berlaku penipuan dalam majlis tersebut. Muslimin dan juga muslimat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini kita cuba lihat tentang suami isteri dia. Jadi dalam nak berkahwin tadi bukan saja dia ada lafaz nikah, kena ada suami isteri. Ada suami isteri dia. Wanita yang hendak dikahwini perlu ditentukan dalam majlis akad. Perlu ditentukan, maknanya kena pihak yang nak berkahwin tu kena tahulah perempuan mana dia nak kahwin yang bakal menjadi isteri. Jika tidak, akad akan batal. Manakala kita tak tahu mana dia perempuan yang nak kahwin, akad itu akan batal, kerana tujuan utama dalam pernikahan ialah mengetahui pasangan suami isteri, baik dengan menyebut nama, memberi isyarat atau menjelaskan dengan cara tertentu tentang suami atau isteri yang hendak dikahwini itu. Kerana itu jika seorang itu, misal kata kalau seorang itu menyebut, saya berkahwinkan anda dengan salah seorang daripada anak perempuan saya, maka perkahwinan tersebut adalah tidak sah. Sebab itu dia nak jelas. Jadi dalam konteks saya lihat dalam masyarakat Melayu kita, isu ini tidak berbangkit sangat, sebab biasa perkahwinan itu berlangsung kepada pasangan yang telah diketahui siapa bakal suami, siapa bakal isteri. Cuma ini adalah perbahasan yang pernah disebut oleh para ulama kita. Poin yang penting di sini ialah kita kena jelas siapa dia calon suami, siapa dia calon isteri. Sebab itu sekiranya berlaku, ini sulamalah disebut, jika seseorang itu menyebut saya kahwinkan anda dengan salah seorang daripada anak perempuan saya, maka perkahwinan tersebut tidak sah. Walau bagaimanapun jika seseorang mengucapkan saya kahwinkan anda dengan anak perempuan saya, dia kata saya kahwinkan anda dengan anak perempuan saya. Yang tadi dia kata saya kahwinkan anda dengan salah seorang daripada anak perempuan saya. Ini dua lafaz yang berbeza. Dan dalam masa yang sama beliau hanya mempunyai seorang anak perempuan sahaja, maka perkahwinan tersebut dikira sah. Jadi kalau dia mempunyai lebih pada seorang anak perempuan, lalu dia mengatakan aku kahwinkan engkau dengan salah seorang daripada anak perempuanku, maka lafaz begitu rupa tidak sah. Sebaliknya kalau dia hanya memiliki seorang sahaja anak perempuan, lalu dia mengatakan aku kahwinkan engkau dengan anak perempuanku, maka itu dikira sah. Jadi maknanya sekarang ni kita sudah tahu dengan keadaan anak perempuan dia dah pakai pakaian pengantin. Kalau dia sebut anak perempuanku dan keadaan perempuan tu dah ada di hadapan, maka lafaz itu memang sah dan tidak ada masalah. Isteri tidak disyaratkan mesti melihat calon suami sebelum akad atau ketika akad. Sebaliknya disunatkan kepada suami melihat calon isteri. Ini soal kata-kata isteri ni dia tidak disyaratkan mesti melihat calon suami dia sebelum akad lah. Tetapi suami itu disunatkan untuk melihat calon isteri dia sebelum akad. Jadi ini kita panggilkan perbahasan biasalah di dalam mazhab Syafi'i. Walaupun di dalam masyarakat kita hari ini kita lihat orang yang nak berkahwin ni, laki-laki ke, dia memang dah tahu calon isteri dia. Dan yang perempuan tadi dah tahu calon suami dia.
Jadi ini dia kata bukan syarat, dia bukan syarat, bukan mesti tengok. Itu adalah merupakan ijtihad daripada ulama mazhab Syafi'i. Namun zaman sekarang ini bagi saya lah, walaupun bukan syarat tapi tidak, dari segi praktikal biasanya rata-rata kita orang lelaki akan melihat dan ingin mengetahui apa perkara yang ada pada perempuan untuk memberikan kepuasan kepadanya selepas daripada dia berkahwin nanti, biar dia berpuas hati. Dan bagi perempuan juga dia nak tahu juga calon suaminya. Bahkan dalam masyarakat Melayu kita, bukan calon suami, bukan orangnya saja nak diketahui, kadang-kadang dia juga nak tahu tentang sumber pendapatan, dia kerja apa dan sebagainya. Ini salah satu di antara usaha untuk memastikan perkahwinan yang bakal dilakukan pada masa yang akan datang itu dapat berdiri kukuh dan mempunyai sumber kewangan yang agak kukuh untuk menjamin keberterusan pembinaan rumah tangga yang bakal dilakukan tadi. Selain itu, isteri juga hendaklah tidak berada dalam ihram. Nak kahwin ni, isteri tidak boleh berada dalam ihram haji ataupun dalam ihram umrah. Berdasarkan hadis daripada riwayat Muslim, menurut si Aban bin Utsman radhiyallahu anhu, Utsman menyatakan, Rasulullah SAW bersabda, la yankihul muhrib wala yunkah wala yakhtub. Orang yang sedang berada di dalam ihram tidak boleh berkahwin, dikahwinkan dan juga tidak boleh meminang. Jadi orang yang berada dalam ihram, sebab bila kita pergi ke Mekah dengan satu rombongan ni, tuan-tuan, kadang-kadang berlaku kita jumpa seorang hamba Allah dalam rombongan tadi, berlaku jatuh hati dan sebagainya, kita pun nak kahwin. Kita kena ingat dia, tu tak boleh kahwin kalau seseorang itu dalam ihram. Tapi kalau dah selesai dalam ihram, dia nak kahwin, maka itu adalah dibolehkan. Jadi berdasar hadis ini mengatakan orang yang sedang berada dalam keadaan ihram tidak boleh berkahwin, dikahwinkan dan juga tidak boleh meminang seseorang. Larangan ini melibatkan orang-orang yang berada dalam ihram itu sendiri yang hendak berkahwin, wali yang mempunyai kuasa ke atas perkahwinan seseorang wanita dan juga wakil. Saya ulang balik, larangan ini melibatkan orang yang berada dalam ihram itu sendiri, orang yang berada dalam ihram yang hendak berkahwin, wali yang mempunyai kuasa ke atas perkahwinan seseorang wanita, kalau wali itu dalam ihram pun tak boleh, dan juga wakil wali contohnya kalau berada dalam ihram pun tidak boleh. Malah seseorang wanita tidak boleh meminta seseorang mengahwinkannya dengan seseorang yang lain. Syarat-syarat ini juga melibatkan suami. Begitu juga maknanya kalau dah dia berada dalam ihram, wanita tadi tak boleh minta orang lain kahwinkan dia. Begitu kalau berkaitan dengan suami, kalau dia berada dalam ihram, maka dia tidak boleh berkahwin. Apa-apa hal sekalipun, dia kena tunggu selesai daripada berada dalam ihram. Sama ada ihram haji ataupun dalam ihram umrah. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya, suami pula dikendaki tidak termasuk dalam golongan yang diharamkan berkahwin dengannya, dengan sebab wujud hubungan kerabat, kekeluargaan dan juga penyusuan. Ada tiga perkara ni. Maknanya kita nak kahwin seorang lelaki, pastikan tidak ada unsur tiga perkara ini. Pertama, dia bukan kaum kerabat, bukan keluarga sendiri dan juga bukan penyusuan. Maksud keluarga sendiri macam adik-beradik lah. Tapi kalau sepupu tu lain lah. Itu lain dia. Selain itu, suami juga mesti ditentukan orangnya. Kerana itulah maksud perkahwinan yang dilakukan. Wajib ditentukan dan dijelaskan pada masa akad nikah dijalankan nama suami, baik secara langsung, isyarat maupun penjelasan tentang sifat yang boleh dibezakan suami itu dengan orang lain. Kalau ikut Syekh Muhammad Zuhairi dalam kitab Muqtamad, dia kata wajib. Wajib apa? Wajib ditentukan, dijelaskan pada masa akad nama suami itu. Jadi ini tidak begitu menjadi isu sangat di dalam masyarakat Melayu kita, pasal suami itu sudah pun diketahui. Dalam masyarakat Melayu kita, bila mereka datang dengan perkara perkahwinan masa majlis akad nikah tu, kita dah tahu. Itulah bakal suami kita, nama dan sebagainya lah. Bagi suami yang menguruskan sendiri perkahwinannya, disyaratkan hendaklah mempunyai kelayakan dan keahlian, iaitu sudah balik, berakal dan juga boleh berurusan. Sudah balik, berakal dan boleh berurusan, bukan seorang yang bankrupt. Jika gila atau masih kecil, akad perkahwinan yang dilangsungkannya tidak sah dan wajib digantikan oleh walinya. Ini tidak timbul sangatlah kalau bakal suami itu masih kanak-kanak ataupun kanak-kanak kecil, itu tidak berlaku dalam masyarakat Melayu. Tapi kalau itu yang berlaku, tidak sah lah. Jika suami seorang yang bodoh atau suka membazir, disyaratkan mesti mendapat keizinan daripada wali atau pemegang amanah bagi menguruskan akad nikah. Manakala lelaki itu nak kahwin tapi lelaki itu ada masalah sikit dari segi perbelanja kewangan, boros dan sebagainya, dan ataupun dia seorang yang bodoh, maka ayah dia ke atuk dia tu pun kena tengok sikit. Dalam mazhab Syafi'i dia kata disyaratkan mesti mendapat keizinan daripada wali untuk lelaki seperti ini. Kalau dia nak kahwin macam ni, peseng ni, pangan ni, dia ni bodoh ataupun dungu ataupun suka membazir. Jadi dia perlu mendapat keizinan daripada wali dia lah, daripada ayah dia. Biasa bab wali ni wanita lah, tapi dalam bab ni, untuk bab ni.
Hari ini para ulama menambah syarat lain untuk pasangan suami isteri, iaitu hendaklah kedua-duanya telah mencapai umur tertentu dan ia telah diguna pakai oleh undang-undang keluarga sebahagian negara Islam di dunia. Misalnya suami hendaklah berumur 18 tahun ke atas, manakala isteri berumur 17 tahun ke atas, melainkan yang dikecualikan oleh undang-undang. Misalnya isteri berumur 13 tahun ke atas, tetapi sudah mampu memikul bebanan perkahwinan dan telah diberikan keizinan oleh qadi. Penetapan umur tertentu di atas bertujuan merealisasikan maslahah dan meraihkan perubahan masa dan juga untuk mengelakkan berlaku kerosakan rumah tangga kerana berkahwin pada umur yang terlalu muda. Jadi Syekh Muhammad Zuhaili dia mengukakan satu lagi pandangan yang nampak hari ini pakar-pakar perundangan Islam menyetujuinya. Apa dia? Iaitu suami ini hendaklah 18 tahun ke atas. Memang dia tidak ada nah, cuma dari segi dia panggil siasat syar'iyyah yang ditetapkan oleh pihak berkuasa kerana melihat dari segi pembinaan rumah tangga itu sendiri. Biasa kalau suami itu kurang daripada 18, pembinaan rumah tangga itu biasanya tidak matang dan berakhir dengan perceraian. Jadi oleh kerana itu, syarat baru sekarang ni, laki-laki memang dikendaki 18 tahun dan meletakkan syarat ni walaupun tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, namun dia meraihkan maslahah. Jadi kerajaan meletakkan syarat begitu. Walaupun begitu, kita melihat di Terengganu di Malaysia ini, walaupun kata suami itu bawah umur, tapi mereka juga boleh berkahwin dengan keizinan khas daripada qadi. Sebab qadi nak pastikan bahawa pasangan ini benar-benar bertanggungjawab ataupun tidak. Misalnya isteri berumur 13 tahun saya sebutkan tadi, kalau isteri itu berumur 13 tahun tapi dia dapat memikul tanggungjawab keluarga dengan baik, dia boleh diberikan keizinan oleh qadi untuk berkahwin. Jadi kita bukan nak sekat tuan, cuma kita letak asasnya 18 tahun ke atas, asasnya. Tapi bawah umur tadi, maka mereka perlu mendapat kebenaran khas. Biasanya mahkamah akan memeriksa kedua-dua latar belakang bakal suami bakal isteri ini dan kalau betul-betul tidak ada masalah, mahkamah akan meneluskan permohonan ini. Yang ketiga, wali dia. Keperluan kepada wali dalam suatu proses perkahwinan merupakan rukun perkahwinan dan perempuan sama sekali tidak boleh mengahwinkan diri sendiri kerana beliau tidak memiliki dirinya dalam arti kata yang sebenar, baik secara langsung maupun dengan keizinan daripada orang lain. Jadi wali itu sangat penting. Jadi anak itu wilik wali. Anak perempuan itu wilik wali. Anak perempuan itu tidak boleh membuat keputusan sendiri. Dari segi dia nak pilih, dia nak kenal lelaki itu boleh. Tapi nak menguruskan perkahwinan ni, dia kena ada wali lah. Jadi dalam Islam tuan-tuan, wali tak boleh diabaikan. Wali lah yang akan memainkan peranan untuk menjayakan sesuatu perkahwinan. Mungkin wali itu dia tak kenal lelaki tadi. Anak perempuan dia kenal. Dari sudut itu tak menjadi masalah. Tapi tak boleh mengabaikan wali ni. Kalau perempuan tu misal kata dia nak kahwin, dia lari daripada wali tadi sebanyak 2 marhalah, itu isu lain. Tapi pada asasnya, keperluan kepada wali itu satu benda yang sangat penting dalam sesuatu proses perkahwinan. Firman Allah Ta'ala, وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, lalu habis masa iddah mereka, maka janganlah kamu, wahai wali-wali nikah, menahan mereka daripada berkahwin semula dengan bekas suami mereka. Apabila mereka, yakni lelaki dan perempuan itu bersetuju sesama sendiri dengan cara yang baik yang dibenarkan oleh syarak. Demikianlah diberi ingatan dan pengajaran dengan itu kepada sesiapa di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih suci, dan ingatlah Allah Ta'ala maha mengetahui akan apa jua yang baik untuk kamu sedang kamu tidak mengetahui. Dan surah Al-Baqarah ayat 232. Jadi kalau kita tengok dalam ayat ini ada disebut perkataan peranan, disebut perkataan wali dan juga peranan yang dimainkan oleh wali. Menurut Al-Iman Asy-Syafi'i, ayat di atas merupakan dalil yang paling jelas tentang pengambil kiraan wali dalam perkahwinan. Kiraan wali dalam perkahwinan, kerana jika wali itu tidak penting dalam perkahwinan, maka keengganan untuk mewalikan perkahwinan perempuan yang berada di bawah waliannya tidak mempunyai sebarang makna. Sebab ayat tadi dia tegur wali yang enggan mewalikan perkahwinan bagi pasangan yang sudah pun sesuai. Dia tegur. Jadi maknanya kalau wali tak penting, maka teguran tadi tidak ada makna apa-apa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmizi menerusi Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, la nikaha illa biwali. Tidak ada perkahwinan melainkan dengan wali. Hadis ini adalah sebuah hadis yang sahih. Hadis ini adalah sebuah hadis yang sahih.
Jadi tujuan persyaratan wali dalam perkahwinan adalah untuk menjaga kaum wanita, kerana kaum wanita mudah terdorong oleh emosi dalam melakukan sesuatu tindakan. Kerana itu urusan perkahwinan tidak boleh diserahkan kepada beliau. Jadi perempuan ni oleh kerana disebut melibatkan penguasaan emosi, kadang-kadang kita ni terlalu sayang sangat kepada lelaki tadi, kita rasa tak boleh bercerai tanggal. Di situ wali memainkan peranan, kerana mungkin wali melihat lelaki tadi tak sesuai untuk nak jadi menantu, untuk nak menjadi calon suami kepada anak perempuannya, sebab mungkin lelaki itu penagih dadah, lelaki itu penipu, lelaki itu scammer ke apa ke. Jadi itu di situ penting peranan wali. Jadi perempuan sepatutnya kena jagalah kan. Sebab apabila seorang perempuan itu kahwin, bermakna dia akan meninggalkan rumah ayah dia. Jadi di situ sangat penting untuk menentukan masa depan siapa bakal suami dia. Kedudukannya sama juga dengan orang yang membazir dalam menggunakan harta. Jika seorang wanita mengakadkan diri perkahwinan, ataukah perempuan itu dia lari, dia minta restu pada wali, wali tak setuju, dia tembus lari, dia cuba kahwin sama sendiri, perkahwinan tersebut tidak sah. Kerana tersebut adalah tidak sah berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Tirmizi menurut Aisyah radhiyallahu anha. Ya ayyuma imra'atin nakahat bighairi izni waliha fanikahuha batilun fanikahuha batilun fanikahuha batilun fa in dakhala biha falaha mahru bima istahalla min farjiha fa in istajaru fasultan waliyyu man la waliya lah. Mana-mana perempuan yang berkahwin tanpa keizinan daripada wali, perkahwinannya batil, perkahwinannya batil, perkahwinannya batil. Jika suami telah menyetubuhi perempuan itu, dia berhak mendapat mahar kerana telah disetubuhi. Jika wali berselisih pendapat, sultan menjadi wali bagi sesiapa yang tidak ada wali. Hadis ini adalah termasuk di dalam hadis yang sahih, riwayat Tirmizi, dan kategorinya adalah kategori yang sahih. Itulah berkaitan dengan berkaitan dengan kedudukan wali dalam satu proses perkahwinan. Sangat penting wali ini. Sangat penting. Jadi banyak juga masyarakat Melayu kita kadang-kadang lihat satu pasangan berkahwin di luar negeri, di Thailand, balik beritahu mereka sebenarnya sudah pun berkahwin, kadang-kadang dah mengandung, bapa baru tahu, hampir-hampir pensan ibu tu. Apa-apa sangat kecewa si bapa. Sebab tidak pernah berbincang dengan ibu, tidak pernah berbincang dengan bapa. Sebenarnya kalau seorang bapa yang baik, sebenarnya dia akan mengizinkan, cuma bapa ni dia tidak akan dapat menerima. Kalau anak dia nak kahwin dengan lelaki yang dilihat tidak mampu menjaga keselamatan anak perempuannya. Lelaki yang penipu, lelaki yang mengada-dadah. Sebab perkahwinan ni bukan semata-mata mengambil kira faktor cinta. Cinta tu tidak dinafikan. Salah satu di antara, tapi faktor lain juga perlu diambil kira. Yang keempat, iaitulah dua orang saksi dalam perkahwinan ni. Akad perkahwinan merupakan akad persetujuan yang berlangsung menerusi ijab dan qabul. Tetapi syarak yang bijaksana mengambil langkah berhati-hati dalam perkara tersebut dengan cara mewajibkan kehadiran dua orang saksi kerana menjaga alat kelamin wanita dan mengelakkan daripada berlaku keingkaran kepada perkahwinan yang dijalankan yang akan menimbulkan kesan yang buruk seperti perceraian antara pasangan suami isteri dan lain-lain. Jadi saksi ini satu benda sangat penting dalam satu proses perkahwinan. Kerana sekiranya berlaku perceraian atau apa-apa perkara kaitan rumah tangga berkenaan, maka biasanya saksilah yang akan dirujuk. Siapa jadi saksi dan sebagainya. Jadi kedudukan saksi ini adalah satu benda yang sangat penting. Dan ini tidak begitu menjadi masalah sangatlah dalam masyarakat Melayu kita pasal saksi itu memang satu benda yang ditekankan oleh Jabatan Haiwan Agama, dan siapa gagal membawa saksi, maka perkahwinan itu tidak akan dilangsungkan. Kedua-dua orang saksi disyaratkan hendaklah laki-laki. Kesaksian perempuan secara berasingan tidak diterima. Begitu juga dengan kesaksian oleh seorang lelaki dan dua orang perempuan. Kedua-dua orang saksi itu pula hendaklah beragama Islam. Kesaksian yang dibuat oleh orang bukan Islam terhadap perkahwinan orang Islam juga tidak diterima. Kalau orang bukan Islam nak jadi saksi pada perkahwinan bukan Islam, orang bukan Islam disaksi pada perkahwinan Islam pun tidak diterima. Kedua-dua orang saksi juga hendaklah telah baligh dan berakal. Kerana itu kesaksian yang dibuat oleh orang gila dan kanak-kanak kecil tidak dapat diterima. Selain itu, kedua-dua orang saksi hendaklah adil, meskipun dari segi zahir sahaja. Adil ni mana tak buat perkara maksiat, walaupun pada zahir pandangan kita memang dia adil. Dan di belakang kita, dia tidak adil. Dia buat maksiat. Itu soal lain. Yang penting di hadapan kita, nampak baik. Baik itu adalah satu bentuk keadilan. Kerana itu perkahwinan yang disaksikan oleh dua orang saksi yang tersembunyi hal keadaan dirinya, iaitu tidak diketahui dengan jelas tentang kefasikannya, diterima. Mana kita tak tahu dia ni fasik tak fasik. Kerana tak nampak depan mata kita, boleh diterima. Dia sebab dia kata pada pandangan mata kita dia adil. Dia tidak fasik, dia tidak melakukan maksiat. Itu boleh diterima saksi itu.
Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kedua-dua orang saksi juga hendaklah boleh mendengar. Kerana itu kesaksian yang dibuat oleh orang yang bisu dan orang yang tidur tidak diterima kerana kedua-duanya tidak boleh mendengar. Jadi dalam konteks Malaysia ni tak timbul isu ni sebab kita buat dia dalam satu majlis. Walaupun kita hanya melantik 2 orang saksi dalam majlis itu dipanggil saksi secara rasmi lah sebab nak isi borang dalam nak isi apa ni, kita nak tanda tangan dalam borang lepas daripada pernikahan. Sebenarnya dalam majlis tu ramai saksi tu. Ramai saksi dalam majlis tu. Bukan 2 orang tu saja tapi hak betul-betul kita pilih 2 orang tu je lah. Tapi yang menyaksikan perkahwinan tu selalu ramai. Tak mungkinlah perkahwinan tu kita kata tidak sah dengan sebab kesaksian yang begitu ramai. Begitu juga dengan kesaksian yang dibuat oleh orang buta juga tidak boleh diterima. Kerana kesaksian memerlukan kepada mendengar dan melihat dengan jelas apa dia saksi. Orang buta tak boleh jadi saksi. Tak boleh. Tapi pernah berlaku dalam masyarakat kita. Orang buta jadi saksi. Orang buta tak boleh jadi saksi dalam mazhab Syafi'i. Walau bagaimanapun ada juga setengah ulama mazhab Syafi'i yang mengharuskan kesaksian yang dibuat oleh orang yang buta dalam akad perkahwinan kerana dia juga termasuk dalam golongan orang yang boleh menjadi saksi. Tapi bagi pandangan sebahagian, pandangan muktamad mazhab Syafi'i kata orang buta tak boleh jadi saksi. Tapi sebahagian yang tidak muktamad, pendapat tidak muktamad bagi sebahagian ulama Syafi'i, dia mengatakan boleh mereka ni menjadi saksi. Tapi kalau tuan-tuan tengok masyarakat kita hari ini tak ada lah sampai orang buta menjadi saksi. Semuanya saksi-saksi itu adalah orang yang tidak buta ataupun orang yang celik. Kedua-dua orang saksi disyaratkan hendaklah boleh bercakap, pintar dan juga boleh mengingati dengan baik, meskipun kadang-kadang dicelah oleh kelupaan. Kedua-dua orang saksi juga disyaratkan bukan orang yang berkaitan rapat dengan kekuasaan ke atas isteri terlibat, seperti bapa atau saudara yang berasingan yang diwakilkan bersama dengan orang lain. Jadi dia kata kedua-dua orang saksi juga disyaratkan bukan orang yang berkaitan dengan kekuasaan ke atas isteri itu. Seperti macam bapa atau saudara yang berasingan yang diwakilkan bersama dengan orang lain. Dia ada urusan jadi wakil dengan orang lain, maka waktu tidak boleh menjadi saksi lah. Melangsungkan akad nikah berdasarkan kesaksian 2 orang anak laki-laki, pasangan suami isteri yang berkahwin dan juga musuh kepada kedua orang tersebut adalah sah. Tapi kalau orang tu nak kahwin, contohnya kebetulan yang kahwin tu duda dan janda dan masing-masing sudah ada anak, masing-masing anak-anak tu menjadi anak-anak tu pula yang menjadi saksi, maka ataupun disaksikan oleh musuh, maka perkahwinan itu tak dikira sebagai sah ya. Kerana ia termasuk ke dalam orang yang berhak menjadi saksi. Itu boleh. Begitu juga dengan kesaksian yang dibuat oleh 2 orang datuk daripada sebelah suami dan juga isteri. Jika mereka berdua bukan wali kepada isteri terlibat, sama juga dengan 2 orang anak laki-laki pasangan terlibat. Jadi kalau yang menjadi saksi itu datuk sebelah lelaki, datuk sebelah perempuan, dia bukan saksi, dia bukan wali, cuma dia hadir tu dia nak menjadi saksi saja, maka datuk daripada dua-dua belah pihak tadi adalah boleh menjadi saksi dan persaksian yang dilakukan ataupun kesaksian yang dibuat tadi dikira sebagai sah. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Seterusnya kita pergi perkara yang disunatkan dalam pemilihan calon isteri. Ini juga satu perkara yang agak penting untuk diberikan perhatian lah, terutama sekali bagi calon-calon ataupun bagi wanita yang bakal melahirkan, yang bakal melangsungkan perkahwinan. Perkara yang disunatkan dalam pemilihan calon isteri, dalam perkahwinan disunatkan memilih yang pertama wanita yang ada agama. Wanita yang ada agama berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari menerusi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Fazfar bizatid din taribat yadak." Pilihlah yang ada agama nescaya akan menguntungkan anda. Fazfar bizatid din taribat yadak. Jadi dalam hadis ni dia ada lagi depan tu, tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha. Seseorang perempuan itu dikahwini kerana 4 perkara. Kerana harta dia, kerana kecantikan dia, kerana keturunan dia dan kerana agamanya. Yang berkata fazfar bizatid din taribat yadak. Pilihlah yang ada agama, nanti akan menguntungkan anda. Jadi itu biasalah orang perempuan orang lelaki sekarang tak nak kahwin, maka 4 faktor itulah yang akan jadi tujuan utama dia. Cantik perempuan itu, keturunan perempuan itu, agama perempuan itu, kemudian harta perempuan itu. Di antara 4 faktor tadi, maka faktor agama lah faktor yang paling bagus, kerana dengan ada agama maka perempuan itu dapat menjaga harta, dapat menjaga keturunan, dapat menjaga kecantikan tubuh badan seperti yang digariskan di dalam Islam ya, dalam Islam. Jadi wanita yang ada agama ada satu benda yang sangat penting. Jadi kalau sekiranya ada 4 faktor tu lagi baguslah. Wanita tu ada agama, dia ada kecantikan, dia ada harta, dia ada keturunan, itu lagi bagus. Tetapi nak mencari
wanita yang perfect sebegitu rupa agak sukar pada zaman ini. Mungkin ada kecantikan saja tapi dia tidak ada agama. Mungkin dia ada agama saja, dia tidak ada kecantikan, dia tidak ada harta dan dia juga tidak punya keturunan yang baik-baiklah sebagai contohnya. Maka itu tidak mengapa. Pada asas sekali ialah wanita yang ada agama. Yang kedua, anak dara atau yang masih gadis. Ini satu saranan lah. Dia bukan mesti kita nak kahwin mesti anak dara, janda pun boleh. Tetapi ini satu gesaan. Kalau nak kahwin ni biarlah dengan anak dara atau yang masih gadis berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari menurut Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, "Halla tazawwajta bikran tula'ibuka wa tula'ibuha wa tula'ibuk?" Kenapa anda tidak berkahwin dengan gadis yang membolehkan anda bergurau dengannya dan dia pula bergurau dengan anda? Jadi hadis ini adalah hadis sahih Bukhari lah. Maknanya dia sarankan nak cari calon ni kalau boleh cari yang anak dara bukan janda. Walaupun dari segi berkahwin boleh belaka. Nak kahwin janda boleh, nak kahwin anak dara boleh kan. Tetapi bila salah satu maqasid dia ataupun maqasid syariah yang disebut dalam hadis ini ialah untuk mewujudkan kemesraan hubungan suami isteri. Antara bentuknya ialah bergurau. Jadi bergurau ni biasanya kalau isteri tadi anak dara dia, jadi boleh bergurau. Biasa anak dara ni dia lebih aktif daripada janda sebab janda ni dia sudah ada pengalaman sebelum itu. Walaupun kita tak nafi kadang-kadang janda tu dalam beberapa situasi lebih bagus daripada anak dara ni. Sebab anak dara tadi dia tidak ada pengalaman. Tapi janda ni dia pernah ada pengalaman dalam. Tapi walaupun saranan hadis tetap begitu. Iaitu kalau nak carilah anak dara dan salah satu dia punya objektif dia untuk kita mewujudkan kemesraan dalam hubungan suami isteri dia. Boleh antaranya boleh bergurau antara pasangan berkenaan. Yang ketiga, mempunyai keturunan yang baik. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim menurut Abu Hurairah radhiyallahu an, tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fasfad bi zati din taribat yadak. Iaitu hadis yang telah saya bacakan tadi. Seseorang perempuan itu dikahwini kerana 4 perkara. Kerana harta, keturunan, kecantikan dan juga agama. Pilihlah yang ada agama nescaya menguntungkan anda. Jadi disebut 4 faktor tadi lah. Jadi saya tidak berhasrat nak ulang balik lah. Jadi kalau perempuan tu ada keturunan yang baik, artinya sangat bagus. Pasal nanti anak kita akan lahir daripada keturunan yang baik. Dan kalau kita sebagai wali, nanti anak kita akan melahirkan cucu kita daripada keturunan yang baik. Keturunan yang baik. Kemudian seterusnya yang keempat, hendaklah melihat perempuan itu sebelum meminangnya. Jadi orang lelaki ni tuan-tuan, kalau boleh tengoklah perempuan tu biar puas hati. Sifat kelakuannya. Berapa banyak kita tengok perkahwinan yang berlangsung selepas itu, suami tak puas hati dari sudut tertentu. Suami kadang-kadang dia tengok tindakan perempuan tu macam tak masuk akal. Perempuan tu agak kurang waras dalam tindakan. Kalau dia membeli secara luar biasa. Pada percakapan tu bahasanya kasar. Apa-apa hal pun kena tengok perempuan tu. Tidak ada masalahnya kita mendengar percakapannya dengan syarat-syarat yang tertentu lah. Kita dengar, bukan maknanya kita bawa dia pergi berdoaan di bawah pokok ru di tepi pantai Marang. Bukan begitu. Kita boleh pergi ke sana dan kita boleh bercakap dengan dihadiri oleh wali untuk nak tahu sejauh mana pemikiran tadi, akhlak perempuan tadi, dan tujuannya adalah untuk menimbulkan kepuasan hati kita. Jadi tidaklah kata lepas kahwin dia, tiba-tiba kita mendengar dia bercakap, Masya Allah, rupanya cantik, tapi kasar bahasanya, Masya Allah. Rupanya cantik, Masya Allah, tindakan dia. Kita nak bergurau dia bagi pelempang, sulung kepada kita. Ini satu masalah juga. Jadi kena tengok dari sudut tu, kena tengok ya. Ini ada berlaku seperti itu. Maka hendaklah melihat perempuan itu sebelum meminangnya. Kawasan yang boleh dilihat adalah kawasan muka dan 2 tapak tangan. Meskipun orang yang hendak meminang itu tidak diizinkan untuk berbuat demikian. Ya, maknanya kita boleh tengok daripada jauh. Kita nak tengok tu, macam batu orang Melayu kita dulu, dia panjat pokok kelapa, dia nak tengok daripada jauh. Kalau dia nak tengok muka dan tangan tu tak mengapa. Kalau dia tengok bahagian-bahagian lain, maka dia berdosa lah. Sebab atas dasar tidak boleh melihat aurat perempuan. Jadi sekarang dia tengok, dia nak menimbulkan kepuasan hati dia, siapa bakal isteri dia, muka macam mana, tangan macam mana. Apalagi muka ini kalau kita perhatikan, dia melambangkan kecantikan perempuan berkenaan. Manakala tangan itu adalah melambangkan kesuburan perempuan. Yang 2 faktor ini sangat penting. Jadi kadang-kadang kita kahwin perempuan cantik tetapi dia tidak dapat melahirkan anak. Cantik tak dapat melahirkan anak. Jadi sebab itu benda perkara ini semua perlu diambil kira. Ini disebut dalam perkara-perkara sunat dilakukan. Perkara sunat dilakukan. Mana kalau tak buat pun tidak mengapalah. Pak buat tak mengapa. Kemudian seterusnya berkahwin dengan 4 orang perempuan sekaligus. Macam mana? Kalau ada kes orang tu dia nak kahwin, dia punya bercinta, dia hebat, 4 orang perempuan dia bercinta sekaligus, lepas tu dia nak kahwin 4 orang sekaligus.
berkahwin dengan 4 orang perempuan sekaligus adalah harus. Yang haram ialah apabila lebih daripada itu. Tak ada masalah. Boleh nak kahwin apa jenis bercinta hangat sangat ni sampai percaya kontrol 4 orang wanita pun tidak mengapa. Tak mengapa. Tapi kalau lebih daripada 4 orang, tak boleh. Sebab dalam nas kata fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jadi ayat ni dimulakan fankihu ma taba lakum. Maka hendaklah kamu kahwin perempuan-perempuan yang baik. 4, bertiga ataupun berdua. Jadi dia kata 4 mana boleh. Tapi kalau kita dah kahwin mencecah 5 tu tak boleh lah. Yang haram ialah apabila lebih daripada itu. Berdasarkan kisah seorang sahabat bernama Ghailan memeluk Islam dalam keadaan memiliki 10 orang isteri. Ghailan ni salah seorang laki-laki Arab yang berkahwin pada zaman jahiliah 10 orang isteri. Apabila dia masuk Islam, dia datang jumpa dengan Nabi SAW dan dia memberitahu dia sedang mempunyai 10 orang isteri, maka Rasulullah SAW menyarankan kepadanya memilih 4 orang daripada 10 orang tadi dan yang bakinya diceraikan. Sebab dalam Islam, biasanya kemampuan seorang lelaki untuk menguruskan kehidupan seorang perempuan ni biasanya tidak boleh lebih daripada 4 orang dalam satu-satu masa. Ini berlainan dengan Nabi SAW, baginda mempunyai isteri lebih daripada 9 orang dan baginda adalah lain daripada yang lain. Kita tak boleh buat seperti yang baginda buat. Muslimin dan juga muslimat rahimakumullah. Nabi SAW bersabda kepadanya dalam hadis diriwayatkan oleh Malik menerusi Ibn Shihab radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah merupakan hadis yang sahih, hadis sahih, iaitu amsik minhunna arba'an wa farik sa'irahunna. Iaitu peganglah 4 orang sahaja dan berpisahlah dengan yang lain-lain. Mana hal lain itu ceraikanlah. 4 orang sahaja. Jadi orang Arab jahiliah dulu memang mereka ni tidak semualah, tapi kebanyakan mereka berkahwin dengan jumlah yang begitu ramai. Mereka berkahwin dalam jumlah yang begitu ramai. Itu berlaku di dalam masyarakat Arab jahiliah. Jadi tidak heranlah apabila Islam tersebar di kota Mekah dan seluruh sebenarnya tanah Arab, orang Arab mula masuk Islam berbondong-bondong, maka dalam kalangan mereka ada yang masuk Islam dalam keadaan mempunyai lebih daripada 4 orang isteri, maka syariat Islam menetapkan kena pilih 4 orang sahaja, yang baki itu perlu diceraikan. Naufal bin Muawiyah memeluk Islam dalam keadaan mempunyai 5 orang isteri. Nabi SAW bersabda kepadanya dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Ma'rifatus Sunan, dalam kitab Ma'rifatus Sunan, hadis riwayat Al-Baihaqi, dan hadis ini adalah hadis kategori yang sahih. Amsik arba'an ayatuhunna syi'at wa farid al-ukhra. Nabi kata peganglah 4 orang sahaja yang anda mahu, dan ceraikan yang lain-lain. 4 orang saja, ceraikan yang lain-lain. Itu menurut dalam Islam 4 orang yang dibenarkan. Kemudian seterusnya bentuk-bentuk orang lelaki melihat aurat perempuan. Bentuk-bentuk orang lelaki melihat aurat orang perempuan. Macam mana? Bentuk-bentuk orang lelaki melihat aurat perempuan. Orang lelaki melihat kepada aurat perempuan melibatkan 7 bentuk. Kalau kita perhati sekarang, macam-macam bentuk orang lelaki melihat aurat perempuan. Jadi melihat aurat ni juga dikira dalam Islam. Kalau kena dengan cara, maka ia adalah dibenarkan. Kalau tak kena dengan cara, dia akan berdosa. Melihat muka perempuan kita berjalan, pegang tangan dia, ini tak betul. Melihat aurat dia dalam filem-filem pornografi, dalam internet dan sebagainya, ini tak betul sebab kita melihat aurat dia. Ini dilarang di dalam Islam. Orang lelaki melihat kepada aurat perempuan melibatkan 7 bentuk. Yang pertama, lelaki melihat kepada perempuan asing dalam situasi tidak ada hajat. Kita tengok dia, kita tak ada apa-apa hajat. Hukumnya adalah haram secara mutlak. Maksudnya orang lelaki di sini ialah lelaki yang telah balik dan perempuan di sini ialah perempuan yang sudah balik. Begitu juga melihat kepada wajah dan 2 tapak tangannya juga haram jika boleh menimbulkan fitnah. Kalau diikatkan dengan boleh menimbulkan fitnah. Kalau kita tengok kalau tidak ada apa-apa hajat. Jika tidak menimbulkan fitnah, ulama berbeza pendapat. Berdasarkan pendapat yang sahih, hukumnya tak haram. Berdasarkan kesepakatan orang-orang Islam melarang kaum wanita keluar rumah dalam keadaan mendedahkan rambut kerana melihat merupakan sumber yang kuat yang boleh menimbulkan fitnah, malah boleh menggerakkan syahwat. Boleh menggerakkan syahwat. Jadi yang pertama, lelaki melihat perempuan tanpa ada hajat, jadi mazhab Syafi'i meletakkan hukumnya adalah haram. Jadi tuan-tuan, kita kena perhati tu dalam konteks hubungan kemasyarakatan kita dewasa ini, apakah betul-betul menepati pandangan ulama mazhab Syafi'i ataupun tidak. Menggerakkan kerana itu berdasarkan kepada neraca syarak. Elok ditutup pintu tersebut, bagaimana berdua-duaan dengan wanita adalah diharamkan. Ini boleh kita tengok dalam kitab Kifayatul Akhyar, boleh tengok dalam kitab Al-Fiqh Muyassar. Kedua-dua kitab ini adalah berdasarkan kepada mazhab Syafi'i. Dan dia ada sandaran. Pandangan ini sebenarnya bukan sebarang sandaran.
Jangan pula tuan-tuan kata, oh ini sangat ketat, tengok perempuan pun tak boleh. Tuan-tuan dan makcik sekalian, tengok dalam Islam tu dia ada tujuan yang murni. Kalau kita tengok dengan tujuan untuk melepaskan nafsu, maka tengok tu tidak mendatangkan apa-apa manfaat. Jadi oleh kerana itu, pandangan ini dia adalah sandaran hukum dia. Sandaran hukumnya apa? Iaitu firman Allah Ta'ala, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Zalika azka lakum innallaha khabirum bima yasna'un. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang laki-laki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Dari surah An-Nur ayat 30. Dari surah An-Nur ayat yang ke-30. Itu landasan dia. Jadi kita kena jaga jugalah dalam mazhab Syafi'i tentang kerana dewasa ini ramai orang mengaku mazhab Syafi'i dalam bab ini tidak ikut mazhab Syafi'i pun pakai berjalan sana kemari termasuk mereka yang bergelar agamawan. Jadi kena jaga aspek, kena jaga. Lelaki dewasa sama juga dengan kanak-kanak yang telah balik kerana dia sudah pun mengenali aurat wanita dan wanita wajib berhijab daripadanya dan juga daripada orang gila. Bagi orang lelaki yang terpotong zakar dan kedua buah zakar, ia menimbulkan perbezaan pandangan dalam kalangan ulama kepada dua pandangan. Mana lelaki yang hak jenis terpotong zakat ataupun tak ada buah zakar ini, kalau nak melihat perempuan ni, ulama berbeza pendapat. Sebab dia mungkin dia tidak menimbulkan syahwat ke ataupun tidak mendorong ke arah perzinaan ke. Ini kita tengok ni. Pertama, kebanyakan ulama berpendapat pandangan terhadap wanita asing sama juga dengan pandangan lelaki kepada mahramnya. Manakala pendapat kedua meletakkan kedudukannya sama dengan orang lelaki dengan wanita asing. Jadi haram. Hak pertama kata tak apa. Hak kedua kata haram. Selain itu, wanita juga perlu menutup badan daripada lelaki yang terpotong zakar atau yang tidak ada dua buah zakar tadi dan lelaki yang menghidap penyakit mati pucuk sekalipun. Kena tutup juga aurat dia. Maknanya tuan-tuan ni kawan tahu kawan tu mati pucuk, kita boleh dedah, tak boleh juga. Tetap dikira sebagai tak boleh. Orang tua hukumnya sama juga dengan hukum orang lelaki muda. Dari sudut kewajipan seseorang wanita menutup aurat apabila berhadapan dengannya. Orang tua tuan-tuan. Tuan-tuan dia rasa tua, kita muda lagi, maka kita rasa mungkin dia sudah tidak ada syahwat. Jangan. Kadang-kadang syahwat orang setengah orang tua itu lebih hebat daripada orang muda. Sebab itu kena tutup aurat apabila berdepan dengannya. Macam kita kata bapa mertua kita. Bapa mertua ni lah kalau bersalah ni tak batal lah. Dan haram dia dengan kita ni tuan-tuan berkahwin selama-lamanya. Tetapi elok juga. Elok juga kalau maknanya kita berdepan dengan dia. Kalau orang tua tu bertaraf bapa mertua, dari segi galakkan menutup aurat, tetap digalakkan menutup aurat apabila berdepan dengan dia di rumah ni. Walaupun tidak mengapa kalau tak tutup aurat depan mertua di rumah tu sebab dia haram berkahwin kita selama-lamanya. Kan? Tapi dari segi galakkan sebab nafsu manusia ni dia tak kenal pak mertua tak pak mertua, menantu tak menantu. Itu dari sudut galakan. Dari sudut galakan. Kalau orang tua tu bukan bapa mertua kita, memang lagilah kita kena tutup aurat dan wajib berbuat demikian. Kalau orang tua tu bapa mertua, saya sebut tadilah, digalakkan. Macam kita kata ibu mertua. Masalah bersalam antara menantu dengan ibu mertua. Ya, ibu mertua ni haram kita kahwin selama-lamanya. Haram kahwin. Tapi walaupun begitu, dan kalau kita bersalam pun tak batal lah sembahyang. Tetapi dari sudut bersalam tu sendiri, ulama tidak menggalakkan. Ulama tidak menggalakkan. Sebab masuk lelaki ni tuan-tuan, dia tak kenal tua muda. Tak kenal tua, sesungguhnya tak kenal tua muda. Sebab itu Islam mengambil langkah berjaga-jaga. Pandangan wanita terhadap lelaki asing menimbulkan perbezaan pendapat dalam kalangan ulama kepada dua pendapat. Pertama, menurut Imam Ar-Rafi'i, perempuan boleh melihat ke seluruh badan lelaki asing kecuali bahagian di antara pusat dengan lutut. Ikut Imam Rafi'i kata perempuan tadi, sebab itu tengok orang lelaki kan, dia mandi dalam kolam, perempuan tengok lelaki tu pakai seluar pendek dan sebagainya, maka mengikut pendapat Imam Ar-Rafi'i boleh tengok seluruh badan lelaki dia kecuali bahagian yang disebutkan tadi. Pendapat siapa ini? Itu pendapat Ijtihad Al-Imam Ar-Rafi'i, salah seorang dari ulama mazhab Asy-Syafi'i. Pendapat kedua mengatakan perempuan tidak boleh melihat bahagian badan lelaki kecuali yang boleh dilihat oleh bahagian badan perempuan asing sahaja. Maknanya tak boleh tengok juga. Tak boleh tengok. Kecuali tengok apa? Tengok muka, tengok tangan lelaki. Tu je boleh. Bahagian lain tak boleh juga. Ini merupakan pendapat yang kedua. Al-Imam Nawawi menyatakan itulah pendapat yang paling sahih menurut golongan ulama. Maknanya bagi Imam Nawawi, beliau memilih pandangan yang kedua ni. Jadi kalau tengok sekarang, moleklah tuan-tuan pilih pandangan kedua untuk mengelakkan berlaku kebukan kepada seseorang wanita. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wa liyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abna'i bu'ulatihinna aw ikhwanihinna
أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء ولا يدرئن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mata mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya sahaja. Dan hendaklah mereka menutup belahang leher bajunya dengan tudun kepala mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh badan melainkan kepada suami mereka atau bapa mereka atau bapa mertua mereka atau anak-anak mereka atau anak-anak tiri mereka atau saudara-saudara mereka atau anak bagi saudara mereka yang lelaki-lelaki atau anak bagi saudara mereka yang perempuan atau perempuan-perempuan Islam atau hamba-hamba mereka atau orang gaji dari orang-orang lelaki yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang ketika berjalan akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman supaya kamu berjaya. Dalam surah An-Nur ayat 31. Dan juga berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tirmizi menerusi Nabhan hamba Salamah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyatakan, afa'amyawan antuma alastuma tubsirani. Adakah anda berdua buta? Bukankah anda berdua melihatnya? Jadi maknanya tuan-tuan, ni ada seorang lelaki yang buta masuk dalam rumah Rasulullah SAW, dan dalam rumah Rasulullah SAW masa itu ada dua orang isteri baginda. Jadi Rasulullah suruh isterinya menutup aurat dengan sempurna apabila lelaki itu ada. Jadi isteri dia tanya pasal apalah mereka perlu menutup aurat, sebab lelaki tadi buta. Rasulullah memberi alasan bahawa lelaki itu memang buta, tapi perempuan yang melihatnya tidak buta. Maka ini jadi satu panduan dalam hubungan kita lah dengan antara lelaki dan perempuan. Jadi setakat itu sahaja perbahasan kita dalam pertemuan sesi yang kedua ini, yang kita dapat simpulkan tuan-tuan dalam soal pemilihan suami isteri. Dia ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi, dan di sana ada perkara-perkara yang digalakkan, terutama sekali bagi wanita-wanita yang ada agama. Jadi pada zaman ini sangat penting kita memilih calon isteri yang ada agama. Yang ada agama itu tak mesti dia sekolah agama, kena faham. Yang ada agama tak mesti sekolah agama. Kadang-kadang sekolah agama tak beramal dengan agama pun. Tapi ada agama ni artinya mereka yang belajar agama dan dia mengamalkan agama. Nampak sangat penghayatan agama itu pada diri mereka. Jadi itu sudah dikira sebagai berada agama, dan itu sangat penting untuk keberterusan sesebuah rumah tangga yang aman damai. Jadi sekarang itu sahaja, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi dalam sesi yang ketiga. Setakat itu sahaja aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.